Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi Masjid, barisan DJK Masjid, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni insya-Allah kita tengok pada ayat yang ke-43 surah Al-Furqan. Muka surat 363. Ke surat 363. Ada jumpa? Dah. Sebagaimana biasa, saya akan baca dulu ayat 42 ni. Beberapa ayat, tuan-tuan, puan-puan ikut kuat-kuat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعلنا النهار نشورا Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat 43 Allah Ta'ala berfirman yang berbunyi, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takuna alaihi wakila. Yang bermaksud, ditulis nampakkah, sini terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya. Dalam handset saya ni dia terjemahkan, nampakkah wahai Muhammad keburukan keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan.
ada beza sikit terjemahan, tak sama. Sikut ini, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Terangkanlah. Ara'aita. Tuan-tuan tengok, ara'aita allazi itu apa makna dia? Cuba buka. Ara'aita allazi yukazzibu biddin. Ara'aita, maksud dia tu, ara'aita, apakah engkau tak tengok, tak lihat? Dan bukan maksud dia terangkanlah. Kalau terangkanlah tu lain, kataan lain. Ya. Tapi nak buat macam mana dah jadi terjemahan. Ya. Dalam terjemahan saya, nampakkah? Nampakkah itu lebih hampir daripada terangkan. Nampakkah? Yang sebenarnya, apakah engkau, wahai Muhammad? Engkau ni, wahai Muhammad ni, Nabi Muhammad. Ara'aita. Ta tu kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak melihat, wahai Muhammad? Tak lihat apa? Manittakhadha ilahahu hawa. Yang menjadikan, tak tengok ke kepada yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dijadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Lepas tu Allah tanya lagi, afa anta takunu alaihi wakila. Maka apakah engkau, bukan kamu ni ramai, kan? Engkau seorang, apakah engkau dapat menjadi pemelihara atasnya? Takunu alaihi wakila, pemelihara. Bolehlah pemelihara. Dalam ayat saya ni pengawas lagi tepat. Berbeza-beza. Dalam Quran masing-masing tu lain-lain kok. Tak sama kan? Terjemahan tak sama. Pelindung. Wakilah, pelindung, pengawas. Itu wakilah. Okey tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, masih kelabu lagi tu, biasalah kan. Ayat-ayat Quran ni kalau tengok terjemahan dia saja memang kelabulah kita kan. Allah kata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tidak lihat bagaimana orang yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan? Hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Macam mana ni hawa nafsu sebagai Tuhan ni tuan-tuan? Kita hawa nafsu, manusia ni mesti ada hawa nafsu. Nafsu kan? Keinginan nafsu kita. Kalau orang lelaki tengok orang perempuan yang cantik, molek, mendatangkan gairah dia, nafsu kan? Itu nafsu. Apa lagi boleh faham dengan nafsu? Tuan-tuan, kalau dalam bulan puasa pergi bazar Ramadan, tengok makanan, ya Allah kan, yang nampak layout dia tu, nampak cara susun dia, cara buat dia tu, meleleh idea kita kan. Nak beli, boleh kata semua nak beli kan. Dekat bazar Ramadan tu semua cantik nak makan. Itu nafsu. Padahal makan banyak ke sikit? Balik ke rumah makan sikit je, tapi hidangan tu ada satu meja penuh kan. Sama je. Saya pun macam itu juga tuan-tuan kan. Sama je. Kita pergi bazar Ramadan dalam keadaan lapar, beli memang syok lah kan. Syok sangat-sangat beli kan. Habis tu
Lepas buka tu ada tak habis, terpaksa makan pula untuk moreh. Tak habis moreh, sambung lagi sahur, kan? Sahur pun tak habis lagi, kan? Makanan. Allahu Akbar. Itu dengan nafsu, kan? Begitulah kita dengan benda-benda lain. Kita tengok pakaian, kita tengok yang kaki minat kereta, kan? Dia tengok jenis-jenis kereta tu, ya Allah, kan, mengigau-ngigau, kan? Tengok motor, kaki minat motor, kaki pancing, tengok pancing apa ni yang harga mahal-mahal tu, kan? Macam mana? Jadi orang yang minat pada jam, nafsu dia pada jam, Masya Allah. Jadi manusia macam tu, tuan-tuan. Dia nafsu macam-macam. Tuan-tuan boleh kias sendirilah dalam bab-bab lain, kan. Nafsu ni kadang-kadang kita boleh kawal, kadang-kadang tidak terkawal. Tidak terkawal tu bahaya tu, kan. Jadi macam mana menjadikan nafsu ni sebagai Tuhan? Imam Syarawi kata, contohnya orang yang menyembah berhala. Orang yang menyembah berhala, dia sembah patung, kan? Dia akan, bila dia lalu dekat patung Tuhan yang lebih cantik, batu tu lebih cantik, kan? Mungkin dibuat daripada batu jet, kan? Bukan buat daripada simen. Ada setengah tu buat daripada simen, cat, kan? Patung dia tu. Hak ni dibuat daripada batu jet. Dia orang pilih hak batu jet tu, kan? Jadikan sebagai Tuhan yang lebih cantik. Jadi dia pilih yang lebih cantik, kan? Macam tu. Padahal sama, ya kan? Tak boleh mendengar, tak boleh cakap. Walaupun buat daripada emas sekalipun, dia boleh dengar ke? Kan? Kita tengok tu dekat Batu Cave, bukan main besar. Dia buat nak sama tinggi dengan gunung, kan? Besar tu agak-agak boleh dengar, boleh melihat tu. Habis tu sama tak dengan hak kecil besar ni? Sama je. Tapi nafsu manusia, bila buat besar, nampak dia macam bertenaga, hebat, kan? Tapi tak ada apa pun, tuan-tuan. Itu retorik je, kan? Gambaran je. Manusia tertipu dengan tu. Jadi nak sembah yang besar-besar, kan? Nak sembah yang cantik-cantik, kan? Itu hawa nafsu. Hawa nafsu, tuan-tuan. Dan hawa nafsu ni, tuan-tuan, dia nak suruh nampak benda tu hebat, dia bubuh nama-nama berhala dia tu bagai-bagai nama. Ini Tuhan langit, ini Tuhan perang, ini Tuhan pendamai, ini Tuhan, dia bubuh nama. Kalau zaman orang Melayu dulu, hantu-hantu tu dia bubuh nama apa ni, ini pendekar apa ni, gua hantu, datang dari gua hantu, kan? Orang dengar, hebat, kan? Dengar tu hebat, padahal tak ada apa pun, nama je tuan-tuan bubuh. Macam tuan bubuh dekat ni, kan? Bubuh nama dia pendekar hitam. Apa yang dia ada? Macam tu ya. Tapi manusia ni dia nak sembah ni ikut nafsu, terutamanya yang bukan Islam lah, kan? Menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan, kan? Allahu Akbar. Ni terbaru keluar, baru orang duk viral. Sekumpulan 4-5 orang Melayu, kan, duk kata Nabi Muhammad itu Tuhan, Tuhan itu Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Apalah, siapalah guru dia mengajar, banyak mana dia minum air ketung pun tak tahu, tuan-tuan. Jadi pening habis. Tak ada orang mengajar tu Nabi Muhammad tu sebagai Tuhan. Ini ikut nafsu dia. Dia fikir-fikir, dia kata logik, kan? Allah, kan? Iya, ajaran sesat. Pelik-peliklah manusia sekarang. Padahal ajaran yang betul dah sepah-sepah dah.
kan. Ustaz Azhar Idrus mengajar dalam YouTube tu kan, boleh tengok bagai-bagai. Ustaz Wadi Anwar mengajar bagai-bagai, boleh tengok. Ramai lagi ustaz yang betul-betul mengajar. Kenapa pergi ikut yang sesat? Datang dari mana entah tak tahu tok guru dia ni, tuan-tuan. Allahu akbar. Pelik-pelik dah. Waliyazubillahi min zalik. Dia kata Nabi Muhammad hak hidup tu, kahwin, ada anak, makan apa, itu semua lakonan Tuhan. Aduh, penat tuan-tuan. Dia tak baca sirah kot ni. Nabi Muhammad dilahirkan bila, kan? Nabi wafat bila, sakit bila. Tuhan apa dilahirkan? Tuhan apa mati? Tuhan apa sakit? Tuhan apa jenis makan ni? Kan? Dia kata itu Allah Ta'ala. Aduh. Kalau Allah Ta'ala adalah Nabi Muhammad, maka ajaran ni lebih kurang dengan Kristian lah, yang katakan Nabi Isa tu sebagai anak Allah. Lebih kurang. Bahkan dia lebih sesat daripada Kristian. Kan? Kristian kata Isa tu anak Allah. Dapat dekat geng-geng Melayu ni, Nabi Muhammad tu Allah terus, bukan anak Allah, Allah terus. Kan? Lagi teruk tuan-tuan. Aduh, tak jauh lah. Yang tu anak-anak kita zaman sekarang ni, dia duk sibuk main game, duk sibuk main internet, handset ni, bab akidah entah ke mana tuan-tuan. Jadi duk percaya dengan benda-benda yang mengarut. Yakin pula tu, dia bercakap tu, 3-4 orang yang bercakap tu, saya yakin Muhammad itu adalah Tuhan. Tuhan Allah itu adalah Muhammad. Siap hurai lagi. Aduh. Itu geng-geng yang menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan. Kan? Sebenarnya Allah Ta'ala ni dah jelaskan kepada kita siapa dia. Dia siapa? Kan? Allah dah bagi tahu dah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahawa Allah itu esa. Geng ni pun pakai qul huwallah juga tuan-tuan. Hak kata Allah tu Muhammad. Dia kata sebenarnya Muhammad tu esa. La ilaha illallah. Ambil terjemahan mana lah. Pelik-pelik lah manusia zaman sekarang. Kan? Allah dah bagi tahu dah. Allahus Samad. Allah adalah tempat. Samad apa tuan-tuan? Tempat tumpuan. Terjemahan dalam Quran kita sebagai tempat tumpuan, sebenarnya adalah tempat kita mengadu. Allah adalah tempat kita mengadu segala masalah kita, segala kelemahan kita, segala kepincangan kita, kekurangan kita, kita mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengadu pada orang lain. Kan? Maknanya Allahus Samad, Allah tempat kita nak minta tolong. Itu maksud dia. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini Nabi Muhammad dilahirkan dan dia pun ada anak. Nabi Muhammad ada anak. Berapa orang anak Nabi? 7 kan? Itu pun dia boleh kata Nabi Muhammad tu sebagai Tuhan. La ilaha illallah. Pelik betul lah. Lalu Allah kata apa lagi? Tuan-tuan boleh tengok orang-orang yang menjadikan Tuhan dia sebagai hawa nafsu, jadi Tuhan dia tu tak sama. Tuhan dia tak sama. Mungkin rumah ni surau dia, Tuhan dia lebih cantik daripada surau rumah sebelah, rumah jiran dia. Kan? Boleh faham ke surau? Surau tu yang color merah. Kan? Banyak color merah tu. Kan? Surau dia dijual di kedai-kedai, ada jual. Kan? Kita tak ada jual surau. Kita buat. Kan? Dia boleh beli, ada besar ni kan? Surau dia tu.
Surau dia muat Tuhan dia. Jadi boleh pilih hak mana dia nak. Nak colour hijau pun ada, nak colour merah pun ada. Hijau merah dia ada dua colour tu rasanya. Surau. Jadi pilih tu atas dasar apa tu? Atas dasar hawa nafsu. Kononnya mungkin hak merah ni ada ong, lebih ada ong kan. Dia nak mudah, nak suruh laku barang dia, semua benda ada ong kan. Nak suruh laku barang. Allahu Akbar. Kita tengok pun sakit kepala tuan-tuan kan. Puak-puak ni, ya Allah, sembah benda yang tak hidup kan. Apa beza dengan sembah, kalau ambil motor tu sembah motor, sembah kereta kan. Allahu Akbar. Afa anta takunu alaihi wakila. Apakah engkau boleh mengawasi mereka, boleh mengawasi ataupun kembalikan mereka ni ke jalan yang benar? Geng-geng hak sesat ni, hak ikut hawa nafsu sebagai Tuhan ni kan. Geng ni adakah kita boleh kembalikan dia, boleh awasi dia, boleh kawal dia orang daripada sesat? Kebanyakannya tak boleh tuan-tuan. Ada masa boleh kita pimpin dia, bawa dia ke jalan yang benar, ada masa, tapi ada masa tak boleh tuan-tuan. Saya tengok dekat mana satu kampung tu sembah kemaluan. Gila betul. Dijadikan kemaluan tu sebagai Tuhan. Jengkering tuan-tuan. Jengkering. Kok mana ni? Pelik-pelik lah manusia, ya Allah. Tak malu lah tu. Dia buat besar-besar. Dia lah. Kalau patung berhala tu besar, kemaluan tu pun dia buat besar. Sembah. Duk sembah kemaluan. La ilaha illallah. Tuan-tuan boleh search dalam Google tu kan. Rasanya di kawasan Asia juga tu kan. Kawasan Asia. Yang tu bila manusia ni dia ikut hawa nafsu, ayah pin pun dia sembah kan. Ayah pin pun dia sembah sebab ikut hawa nafsu. Dia rasa betul dah ni. Bila dia main rasa kan. Kita dalam agama ni dia tak boleh rasa tuan-tuan. Tak boleh agak-agak Tuhan macam ni tak boleh, sebab semua dah ada dalam ni, berfakta. Bagaimana Allah Ta'ala, bagaimana Nabi Muhammad SAW kan? Semua berfakta. Allah kata dalam surah Mu'minun, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard. Kalaulah kebenaran itu terpaksa ikut hawa nafsu mereka, nescaya rosaklah langit dan bumi. Rosak langit dan bumi sebab dia ikut hawa nafsu. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah cakap tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran dalam surah An-Najmu ayat yang ketiga, Allah kata wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu bercakap ikut hawa nafsu. Tak, Nabi tak bercakap ikut hawa nafsu kan? Kecuali apa yang telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang disebut oleh Imam Syarawi adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil Zaid bin Harisah sebagai anak angkat. Sebagai anak angkat. Tuan-tuan, kita kalau nak buat anak angkat ni
Mesti kita sayang kat orang tu kan. Kita sayang. Kita rasa kita sayang kat dia, kita jadikan dia sebagai anak angkat. Kalau kita tak sayang, kita tak ambil dia sebagai anak angkat kan. Jadi Allah cakap awal-awal pada Nabi SAW, jangan dibinkan Zaid tu kepada engkau wahai Muhammad. Cerita mudah faham. Jadi walaupun anak angkat, kena bin ayah dia yang asal. Jangan tukar bin dia dengan bin kita. Saya pernah jumpa tuan guru pondok. Dia agak rapat lah dengan saya. Dah meninggal dah. Lama dah meninggal kan. Pondok dia dulu pernah terbakar. Saya tak nak cerita spesifik, takut tuan-tuan boleh trace siapa dia kan. Saya sebut ni umum kan. Dia ambil anak angkat perempuan. Anak angkat perempuan. Anak angkat lah, bukan anak dia kan. Anak angkat, tapi dibinkan dengan dia. Dia tu guru pondok kan. Jadi orang tanya dia, anak angkat dia tu sama-sama belajar dengan saya di Mesir. Sama-sama belajar masa tu. Orang tanya dia. Dan bila buka pondok ni, anak murid bersepah-sepah tuan. Ramai anak murid kan. Buka pondok. Bukan kaleng-kaleng tuan guru. Dia bercakap bab agama ni cukup menarik tuan-tuan. Menarik kupasan dia. Satu-satu isu memang menarik. Tuan guru. Ilmu banyak. Tak nafikan ilmu banyak. Tapi bab tu, sebab dia sayang dekat anak angkat dia, dia tukar bin. Bubuh bin dia. Orang tanya dia, kenapa tuan guru binkan dengan tuan guru? Dia jawab mudah, itu dosa aku. Itu je jawab. Itu nafsu tuan-tuan. Nafsu. Sebab Allah dah larang kan. Dia pun tahu larangan Allah, sebab dia tuan guru kan. Tapi dia buat juga kan. Dia buat juga. Allahu Akbar. Saya pergi rumah dia 2-3 kali. Memang saya kenal sangatlah dia tu kan. Bukan tak kenal. Itu bila kita ikut hawa nafsu. Quran cakap lain, hadis cakap lain, kita buat lain. Mohonlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diselamatkan daripada mengikut hawa nafsu kan. Ikut hawa nafsu ni, Allahu Akbar. Ni hari ni ada lagi viral kan. Saya tengok TikTok ya kan. Tengok TikTok kan, keluar bercium sama lelaki atas pentas kan, menyanyi. Geng ni geng LGBT ni kan. Allahu Akbar. Bukan dia tak tahu tu salah kan, tapi ikut hawa nafsu, ikut nafsu dia kan. Allah, rosak dunia tuan-tuan. Bila ikut hawa nafsu ni, memang rosak dunia kan. LGBT inilah punca utama penyakit AIDS. Dialah punca utama tuan-tuan kan. Hak dadah, cucuk jarum apa tu, itu sampingan je hak dapat AIDS tu. Hak sebenarnya ialah berzina dan meliwat kan. LGBT ni meliwat kan. Hak ni lah punca penyakit AIDS yang utama kan. Allahu Akbar. Okey tuan-tuan, Nabi SAW tidak pernah ikut hawa nafsu. Nabi ikut apa yang Allah cakap kan. Apa yang Allah cakap, itulah yang Nabi buat. Allahu Akbar. Hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan, tengok ayat 44. Apa ni?
Ni 9.40. 8.40. Awal sejam ni. Ayat 44, tuan-tuan. Am tahsabu anna aktsaruhum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Maksud dia, adakah engkau menyangka bahawa kebanyakan mereka mendengar atau memahami apa yang engkau sampaikan? Aduh, tuan-tuan. Adakah geng-geng hak sembah hawa nafsu ni dengar apa yang Nabi cakap? Yasma'una au ya'qilun, ataupun berfikir. Dia fikir apa Nabi cakap tu betul ataupun salah. Allah buat soalan. Adakah mereka ini mendengar ataupun berfikir? Dengar ni makna taat lah, tuan-tuan. Kita, contoh anak kita kan, kalau kita bagi nasihat, kita kata engkau tak dengar apa yang aku cakap kan. Tak dengar tu maknanya tak taat lah. Dia dengar, bukan tak dengar. Dia dengar yang kita cakap, cuma dia tak buat, tak ikut apa yang kita cakap tu kan. Jadi Allah kata kat sini ni, yasma'una, geng-geng hak sembah hawa nafsu ni, hak sembah berhala, hak sembah selain daripada Allah Ta'ala ni, bukan dia tak dengar apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi seru, dia orang dengar, tapi dia tak pakai kan? Tak terima apa yang Nabi cakap tu. Au yaqilun, ataupun mereka memikir. Lalu Allah cakap, geng hak tak dengar ni, hak tak nak ikut ni, inhum illa kal an'am, sesungguhnya mereka itu tidak lebih daripada binatang ternakan. Binatang ternakan. Apa tuan-tuan? Unta, lembu, kambing, kibas, itu ternakan. Kalau binatang liar lain kan? Tuan-tuan, himar ataupun kaldai itu haram dimakan kalau yang kita bela. Himar yang kita bela, kaldai yang kita bela, hukum dia haram dimakan. Sebab apa? Sebab dia bodoh. Bodoh yang amat, tuan-tuan. Kaldai, kaldai ini memang terkenal dengan bodoh. Tuan-tuan, kalau pernah duduk negeri Arab, Arab dia banyak guna kaldai sebagai pengangkutan utama dia kan. Pengangkutan utama dia kaldai. Kaldai ni dia dari sudut lasak dia lasak daripada kuda kan. Kuda tak boleh naik gunung tinggi kan, kaldai boleh naik. Saya naik Jabal Tur Sina, hak tempat Nabi Musa bermunajat ni kan, 2000 meter tinggi, 2000 meter lebih lah plus. Nabi Musa naik bermunajat atas tu, tinggi tu. Kuda tak boleh naik, himar kaldai sampai, tuan-tuan. Dia bawa barang. Atas sana adalah jual, ada kedai lah, dia apa ni, ada orang menjual atas tu kan. Dia bawa naik dengan himar, nak pikul tak larat, tuan-tuan. Nak pikul barang kan, kaldai. Tapi kalau kaldai, dia panggil himar wahsy. Himar wahsy ni kaldai liar. Kaldai liar hak mana, tuan-tuan? Kuda belang. Kuda belang tu dia kategori kaldai, tapi dia liar. Body dia sama, rendah dia sama kan, sama je, tinggi rendah. Kuda belang dengan kaldai itu sama, cuma hak tu ada belang kan. Kaldai ni tak ada belang. Kuda belang tu boleh makan, tak haram, sebab dia liar, dia cerdik sikit kan. Hak bela ni tak boleh. Jadi Allah kata, geng-geng ni geng-geng hak tak nak dengar apa yang Nabi cakap ni kan, kal an'am, mereka ni adalah seperti binatang ternakan. Tak cerdik, tuan-tuan. Tak cerdik. Allahu akbar.
Allah tambah lagi, balhum adallu sabila, bahkan mereka ni adalah lebih sesat daripada binatang. Tuan-tuan, binatang dia tahu siapa Tuhan sebenar. Siapa Tuhan sebenar? Dia tahu. Yang tu ada orang buat eksperimen, orang buat uji kaji kucing, kan? Letak buka Quran dengan buka buku sejarah, buku lain lah, kan, sebelah, kan. Quran ni bagi makan, suruh dia pijak Quran, kan, dengan umpankan makanan. Tak pijak dia Quran, tapi buku lain tu dia pijak. Binatang kenal, tuan-tuan. Binatang dia kenal. Bukti jelas lah, tuan-tuan. Binatang tahu tak tahu. Burung hud-hud Nabi Sulaiman, bila dia tengok Puteri Balqis sembah matahari, dia cakap pada Nabi Sulaiman, aku tengok ni Puteri Balqis ni menyembah matahari selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Yang sepatutnya alla tasjudu lisyamsi, janganlah kamu sujud kepada matahari, tetapi sujudlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Binatang, makhluk-makhluk yang lain, dia tahu semua Tuhan yang sebenar adalah Allah Ta'ala. Jadi manusia yang sembah selain daripada Allah ni adalah manusia yang lebih teruk keadaan dia daripada binatang, ternakan. Subhanallah. Janganlah kita jadi tahap tu, tuan-tuan. Itu penghinaan daripada Allah. Kalau atas muka bumi Allah dah hina dah, akhirat lagi lah penghinaan, kan? Ayat 45, insya Allah, kan? Tengok je ayat 45. Rasanya tak dan kok. Ni nak bincang pasal bayang. Tu bayang-bayang. Dan kalau dia menghendaki, nescaya dia menjadikan tetap bayang-bayang. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. Kita akan cerita bayang-bayang kemudian lah. Pertemuan akan datang. Malam ni tak sempat lah. Takut lewat, tuan-tuan. Boleh faham tak apa yang kita bicara pada ayat 43 dan 44? Kalau tuan-tuan puan-puan rasa tak berapa jelas, boleh tanya. Selagi saya boleh jelaskan, saya jelaskan. Tak boleh, saya kena rujuk pada pakar lagi, ya, tuan-tuan. Kalau tak ada, saya rasa cukup sekadar tu lah, kan? Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan jelas, kan? Jangan ikut hawa nafsu. Jangan ikut hawa nafsu. Dalam rumah tangga, kalau ikut hawa nafsu pun hancur, kan? Allahu Akbar. Saya tengok dalam TikTok tu, guru sekolah memandu mengajar orang yang nak memandu lah, bawa kereta, lesen, nak ambil lesen. Ya Allah, sabar. Sabar kena tinggi, tuan-tuan. Kalau tak sabar, ikut nafsu, saya rasa tak jadi cikgu lah dia, kan? Luku orang tu, belasah, kan? Aduh, macam-macam tengok. Kerana yang belajar memandu ni, kan? Nasib baiklah cikgu memandu tu sebelah dia ada break juga, kan? Dia ada break juga. Kalau tak ada break teruk. Jadi saya rasa cukup sekadar tu untuk malam ni, tuan-tuan, puan-puan. Mudah-mudahan kita semua mendapat peningkatan ilmu dengan ayat yang kita baca. Itu saja, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq
wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.